Hai, Assalamualaikum. Tiba-tiba Assalamualaikum. Asal jadi gelap ni. Gelap tak? Gelap ke cerah? Cerah ke gelap? Dalam bilik lampu tak apa nak cun. Okey, hai, Assalamualaikum. Selamat petang. Selamat berhujung minggu. Korang buat apa tu? Buat apa tu? Ya. Okey, ya. Okey. Ya sayang. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Selamat berhujung minggu kepada semua follower-follower daripada Alaina. Okey, hari ni Kak Lena tak nak share apa banyak sangat pun. Just kita nak share nak share tips. Okey, nak share tips macam mana, sebab kebetulan baru-baru ni pergi beli botol susu pergi beli botol susu anak. Okey, botol susu baby yang last tu. Dia stay minum botol susu. Okey, pergi, orang kata apa, nak cari botol susu tu memang agak susah lah, sebab dia kena botol yang dia betul-betul dia nak. Kalau botol tu tak kena, dia memang tak nak. Okey, jadi hari ni bukan nak share kita bagi popok lalu dulu kat sini memang ada popok lalu. Okey, jadi hari ni kita nak share tips. Okey, nak share tips macam mana kita nak bagi baby kita botol susu. Tapi bukan botol susu untuk susu formula, tapi dia adalah susu badan. Susu badan yang kita pump. Okey, yang kita pump, macam mana kita nak bagi dekat anak kita, dekat baby kita. Sebab ada setengah orang, okey, ada setengah mami lah. Okay, setengah mami ni dia terutamanya yang berkejaya. Okey, terutamanya yang berkejaya, yang yang nak pergi bekerja lah. Sebab apa? Sebab baby ni dia dah serasi dengan kita. Sebab lepas pantang tu kita dah bagi dia susu direct. Okey, susu badan yang direct lepas pantang, lepas kita bersalin dalam masa hari pertama lagi. Okey, hari pertama lagi kita dah bagi baby dengan susu direct daripada kita. And then bila dah habis pantang, dah nak start kerja, jadi mami-mami ni susah nak tinggalkan baby ni. Susah nak apa? Orang kata susah nak bukan nak putuskan, maksudnya nak bagi. Yelah, bila pergi kerja kan, so mestilah baby kena minum botol kan, tapi nak biasakan baby minum botol tu agak susah. Okey, sebab baby pun dah terbiasa direct minum susu badan kita kan. So hari ni Kak Lena nak bagi tips sikit dekat mami-mami semua. Okey, sebab benda ni pun pernah terjadi dengan Kak Lena juga. Biasalah kan. Macam Kak Lena, walaupun Kak Lena tak bekerja, tapi kalau boleh tak naklah bagi baby direct dengan kita 100%. Sebab kita pun walaupun di rumah, kita ada kerja lain yang kita nak buat kan. So hari ni kita nak share sikit nak share tips-tipsnya lah. Okey, jadi pada yang tengah live, yang tengah tonton dengan Kak Liana ni, boleh support tak? Boleh share dekat boleh share, and then boleh like Kak Liana punya page. Okey, boleh share dan like kita punya page kan, sebab mungkin ada mami-mami dekat luar sana yang mungkin sekarang tengah berpantang. Okey, dia tengah cari idea dia macam mana dia nak bagi baby minum susu kan. Okey, so kita nak share tips. Okey, macam mana kita nak settlekan, nak handle masalah baby tak nak minum susu badan melalui botol susu. Okey, kita kalau boleh kita nak elakkan baby ni minum botol formula. Okey, jadi kepada mami-mami yang memang ada masalah botol masalah botol pula. Kalau mami-mami yang ada masalah susu kering, susu tak cukup, susu masalah susu lah. Okey, susu kalau kita pump pun dapat sikit kan. Satu lagi sebenarnya, kalau kita bagi susu badan ni, kita bagi susu badan, ia sangat menjimatkan. Dan susu badan ni memang
membantu baby tu kenyang. Okey, kenyang dia lama berbanding dengan susu formula. Okey, susu formula tak silap Kak Lena lah, dia bila dia minum memang dia cepat kenyang, tetapi penghadaman dia tu cepat, dan nanti dia akan nak lagi. So macam Kak Lena sendiri, baby anak daripada 1 2 3 okey, dululah masa susu tengah tak ada, terus bagi susu formula. 1 bulan tu boleh katakan 2 kali belilah. Okey, 2 kali beli. So memang mahal lah kan. So memang kalau bagi susu badan memang sangat jimat. Okey, jadi disarankan bagi susu badan. Okey, bagi susu ibu yang banyak dia punya khasiat dia. Okey, cuma kita macam mana kita nak bagi susu badan melalui botol sahaja. Okey, sebab kita faham kadang-kadang ada mami yang kena bekerja kan, yang tinggal baby kat rumah ataupun dekat pengasuh kan. So memang kena bagi botol lah kan. Jadi kita nak share, nak kongsi tips lah. Okey, yang pertama, bagi botol susu ketika dia mengantuk. Okey, ketika dia dah mengantuk tu, baru bagi. Sebab apa tahu? Sebab waktu dia dah mengantuk, fasa dia nak tidur tu, okey, bila dia mengantuk, fasa dia dah nak tidur tu, okey, dia mudah menerima. Okey, dia mudah nak terima puting susu tu, puting botol tu, okey. And then dia akan rasa okey lah, sebab dia minum susu badan kan. Jadi susu tu susu yang sama, susu badan ibu yang kita pump dalam botol, cuma puting dia saja. Tapi bila dia dah mengantuk, dia dah macam nak tidur dah tu, bila kita masukkan puting botol, and then dia dah rasa susu ibu, so dia okey lah, dia mudah menerima. Okey, itu tips yang pertama. Tips yang kedua, cuba cari puting yang sesuai dengan baby. Okey, yang sesuai. Macam Kak Liana, dulu anak pertama dengan anak kedua, okey, puting yang Kak Ena suka beli adalah puting yang warna kuning tau. Dia kuning. Ini puting yang dah lama tau. Yang dah lama, yang Kak Ena kata daripada zaman dia lagi lah. Putih tu warna kuning. Ini dia punya putih tu lembut sangat. Okey, dia warna kuning, dia lembut, and dia kepala dia besar lah, maksudnya dia macam bulat, putih tu besar. Okey, dulu anak pertama dengan anak kedua memang puting tu je Kak Ina beli. Ini botol pun senang lah. Botol tu botol yang biasa. Puting tu memang puting tu je Kak Ina beli. Sampai anak yang ketiga, sebab puting tu dekat satu kedai ni je, kedai lain tak ada, kedai tu je yang ada. Lepas tu sampai dekat anak nombor 3 memang agak susah lah. Agak susah sikit nak cari puting, sebab puting tu dah tak ada. Jadi kita try puting yang lain, puting yang biasa, yang putih, yang bukan putih yang transparent tu, yang biasa tu memang dia tak nak. Okey, memang dia tak nak, sebab dia dah biasa dengan kita punya badan. Satu, dia dah biasa dengan kita punya badan. Tapi mungkin sebab dia keras kot, puting tu keras kan. Jadi Kak Lena beli puting apa tu? Puting yang besar, maksudnya yang gemuk. Okey, yang macam ni contoh lah. Okey, contohnya macam ni. Dia besar. Okey, dia besar. So bila dia besar ni, dia selesa. Okey, daripada dia awal sampai sekarang, memang puting ni je Kak Ina beli. Okey. Boleh beli brand okey baby ataupun Avon. Avon ke apa tak? Avon. Lepas tu satu lagi apa yang tu apa tak ingat dah. Brand tu lah. Okay, yang 3 tu okay. Kalau ni lah Kak Ena ni lah. Tapi kita letak susu ni lah, susu kita pump susu ibu. Okay. Cuba yang tu. Okay, kalau macam botol yang kurus, yang panjang kurus tu, memang kalau baby Kak Ena memang dia tak selesa lah, dia tak suka. Okay, satu lagi lubang dia besar. So bila dia minum tu, dia macam laju kan. So budak baby dia tak sempat nak telan, dia dah, itu yang menyebabkan tersedak dan sebagainya. Okey, so cari puting yang bersesuaian. Okey. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, boleh bagi baby susu ketika dia mandi. Okey, masa tu dia tengah bayi kan. Dia tengah baby kan, kita mandikan dia, kita guna dia air suam kan. Kita masukkan dia dalam bekas mandi, dalam tip mandi tu, bagi air suam. So dekat situ pun minta siapa-siapa tolong pegangkan botol tu dan bagi dia waktu itu. Okey, sebab bila baby dalam dia tengah mandi tu, dengan dia punya dengan air suam yang okey kan, yang yalah baby kan mandi dengan air suam kan, tak boleh mandi sejuk kan. Yang air suam tu dia macam dia relax sikit. Okey, bila dia relax, dia macam dia seronok kena air tu, macam best je kan, nak layan je kan.
So dia memang dia dia boleh terima lah, okey, apa yang kita bagi dekat dia pada masa tu. Okey. Dan yang keempat, keempat ni kita kena cuba pelbagai posisi. Maksudnya kita kena cuba pelbagai posisi. Jangan bagi posisi yang kita bagi dia minum susu direct. Kan kalau kita menyusu dia secara direct kan kebiasaannya macam gini kan. Tapi cuba bagi posisi lain. Kena carilah, kena pandai cari posisi supaya baby dia tak confuse. Okey, dia tak confuse ni kalau dia boleh cakap lah kan. Kalau dia boleh cakap, oh ini biasa minum botol minum susu ibu ni kenapa tiba-tiba botol pula kan. Kalau dia boleh cakap lah kan. So bagi dia rasa perbezaan. Okey, perbezaan antara minum susu botol dengan minum susu ibu direct. Okey, so dekat situ nanti dia dah faham lama-lama, dia dah tahulah yang waktu ni adalah waktu minum botol susu, guna botol susu mungkin masa mak dia pergi kerja. Okey, bila malam baru minum susu ibu direct. Okey, itu kita kena cubalah, kita cuba cari posisi yang berlainan. Okey. Dan yang kelima, dapatkan bantuan orang lain sekiranya memerlukan, kerana bayi boleh mengenal bau susu yang kuat dari ibu yang menyebabkan mereka menolak susu botol. Maksudnya macam Kak Lena biasanya Kak Lena minta tolong suami. Okey, Kak Lena minta tolong abah dia berikan susu. Okey, abah dia berikan susu botol tu. Pegangkan botol. Menyusu time dia nak susu botol tu abah dia yang bagi. Okey, sebab kalau macam baby ni dia dengan ibu kan dia rapat. Okey, dia rapat. Bukan kata bau susu badan dia bau ketiak. Bau badan kita, bau ketiak kita pun dia boleh tahu. Okey, kadang-kadang Kak Ina macam aduh, bila kita bangun, okey, bila dia dah tidur, dia dah nyenyak tidur, dia dah kenyang tu kan. Kita bangun tak sampai 2 minit dia dah bangun dah. Tu kadang-kadang mak Kak Ina cakap, kata anak hang ni, dia hilang je bau ketiak hang bangun, hilang je bau ketiak hang dia bangun. Okey, dia sebab dia dah biasa dengan kita kan. Jadi kita boleh minta tolong lah siapa-siapa. Tapi kalau macam biasanya Kak Ina minta tolong suami lah kan. So mami dekat sana mungkin boleh minta tolong ibu ke, nenek dia orang ke, siapa-siapa, adik ke apa kan. So supaya baby tu dia macam, kita bukan nak pisahkan baby dengan kita, tapi kita nak berpisah untuk sementara kan. Sebab yelah, ibu kan kadang-kadang ada yang bekerja kan. So bila ibu bekerja, takkan nak bawa anak, takkan nak bawa baby kan. Sebenarnya mestilah baby tu ditinggalkan kan, ditinggalkan oleh pengasuh ke, oleh ibu, siapa-siapa yang menjaga lah kan. Jadi kita tak nak baby tu rasa macam dia susu dia lepas tu secara drastik lah. Tapi walaupun kita bagi dia susu, kita bagi dia botol, okey, minum susu ibu menggunakan botol, bermakna bukanlah kita bagi botol je. Okey. Time bekerja bagilah botol, tapi bila dah ada di rumah, tengah nak tidur, kita bersama dengan dia. Okey. Itu antara 5 tips. Okey, 5 tips yang Kak Ina boleh kongsi hari ni, macam mana kita nak atasi ataupun kita nak handle baby yang tak nak minum susu badan melalui botol susu. Okey, kepada yang mami-mami yang berkejaya, mungkin ada masalah yang ni, okey, boleh cuba dekat rumah. Boleh cuba yang mana yang suri rumah nak kata 100% tu tak tahu. Kak Ina pun tak boleh nak cakap sebab kita sendiri rumah kan, masing-masing kita tahu kita punya kerja kan. Tapi macam Kak Ina, memang Kak Ina tak ajar daripada pagi sampai ke malam susu direct. Sebab kita pun masih ada kerja yang lain kan. Kita nak masak, nak basuh rumah, pula nak masak, nak basuh baju kan. Kak Ina macam Kak Ina buat business online. Kita nak settle kita punya business, kita nak packaging barang, kita nak handle kita punya team, kita nak macam-macam lah kan. Jadi Kak Ina tak nak baby terlalu 100% direct dengan susu badan. So kita bagi juga dia botol susu. Okey, dibagi juga dia botol susu. Okey, dan itu saja untuk petang ni. Nak sembang-sembang biasa je. Okey, sebab kebetulan hari tu pergi biasanya botol susu kita beli online. Okey, kita beli online botol susu ni, tapi si baby ni, Faik ni, dia suka sangat baling botol susu. Dia baling macam kena dah rosak-rosak botol dia. Pecah lah,
susu meleleh lah apalah kan. Jadi pergilah juga beli kat Giant tu, on the spot lah beli kat Giant kan. So bila sampai dekat Giant, dah tak tahu dah. Sebab brand yang kita selalu pakai tu tak ada. Okay, brand yang kita selalu pakai tu tak ada, jadi kita terpaksa ambil brand lain. Tapi puting yang lebih kurang sama lah, yang lebih kurang sama, yang sesuai kan. Tapi memang kalau Faik, kalau kita bagi dia susu puting susu yang kurus tu, yang kurus dan yang kecil tu memang dia tak nak, memang dia takkan nak. Okey, jadi kita terpaksa cari yang lain, tapi yang sesuai, yang lebih kurang. Lebih kurang macam sebelum ni kan. So harap dia tak baling lagi. Dia penat lah kalau dia baling-baling botol ni. Stres pula mak dia kan. Sebab biasa kita beli online kan. Jadi bila benda tu dah rosak, kita nak beli online, berapa hari nak sampai kan. Jadi terpaksa lah juga terjah pergi kedai. Okey, kita cari kat Alfamart dekat kedai lah. Okey, dan itu saja untuk hari ni. Kak Ina nak share tips macam mana nak bagi botol susu. Okey, insya-Allah esok ke lusa ke Kak Ina akan share tips yang lain pula. Okey, kepada semua yang tengah melihat, yang tengah tonton live ni, boleh share, okey, boleh share kepada rakan-rakan ataupun kepada grup-grup kawan anda, grup-grup kawasan ke, grup-grup apa ke, ataupun grup-grup mami, okey, yang ada ibu-ibu kecil, yang ada ibu-ibu yang ada baby, okey, boleh share supaya manalah tahu mereka pun ada masalah macam ni, okey, masalah nak bagi baby susu badan melalui susu botol. So mana tahu kita dapat membantu mereka sebersikit dengan tips ni, okey. So terima kasih kepada yang menonton. Okey, kita jumpa lagi di lain siaran. Okey, assalamualaikum. Bye. Okey, jangan lupa subscribe dan follow page Alaina.